Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Raihan Izwani binti Sabri. Saya Najiha binti Muhammad Faizal. Saya Alnika Dina binti Ishak. Kami dari kelas Matematik 2. Jadi kami akan mempersembahkan perbincangan bertemakan Green STEM. Dalam persembahan ini, kami akan membawakan situasi mesyuarat yang membincangkan tentang inovasi Green STEM. Jadi, saya membawa watak sebagai setiausaha. Saya sebagai pengerusi. Saya pula memegang watak sebagai pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada kamu semua. Adakah kamu semua sihat pada hari ini? Waalaikumsalam bos, sihat. Salam. Saya pun sihat, alhamdulillah. Baiklah. Jadi seperti yang kamu semua sedia maklum, pada hari ini kita akan membincangkan tentang produk yang akan dihasilkan untuk projek kita pada kali ini. Namun, projek pada kali ini akan berbeza kerana kita akan menghasilkan produk yang berasaskan Green STEM. Boleh sesiapa beritahu saya apa itu Green STEM? Saya ingin mencuba bos. Berdasarkan pengetahuan saya, STEM ialah gabungan daripada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang kebiasaannya digunakan untuk menunjukkan dasar pendidikan atau pilihan kurikulum sekolah dalam meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. Jika dikaitkan dengan Green STEM, dasar ini mempunyai tujuan yang sama dengan STEM, namun ia menggunakan teknologi yang mesra alam atau teknologi hijau untuk mencapai matlamatnya. Saya bersetuju dengan pendapat yang dikongsikan oleh Cik Dina tadi. Namun saya juga ingin menambah bahawa Green STEM ini juga merupakan satu aplikasi teknologi yang bertujuan untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar, di samping memelihara sumber semula jadi. Bagus semua. Manakala kamu semua telah faham secara menyeluruh akan konsep Green STEM ini, marilah kita teruskan ke agenda utama kita pada hari ini. Berdasarkan khabar angin yang saya dengar, syarikat B telah mula menjalankan projek berasaskan Green STEM ini. Mereka telah menghasilkan projek kereta hybrid yang menggunakan tenaga elektrik bagi menggantikan penggunaan tenaga minyak petrol. Inovasi ini merupakan idea yang amat baik kerana ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga tidak boleh diperbaharui itu. Selain itu, projek kereta hybrid ini juga dapat mengurangkan pencemaran bunyi kerana saiz enjinnya yang lebih kecil. Setuju? Setuju. Saya bersetuju. Namun pada pendapat saya merasakan bahawa penggunaan kereta elektrik ini memerlukan kos yang lebih tinggi. Hal ini demikian kerana harga runcit bagi kereta elektrik ini adalah lebih tinggi berbanding kereta konvensional. Oleh itu, saya merasakan bahawa penggunaan kereta elektrik ini cenderung digunakan dan hanya mampu digunakan oleh mereka yang berpendapatan tinggi. Bagus Cik Raihan. Jika begitu, saya rasa eloklah jika kita menghasilkan produk yang mengambil kira konsep Green STEM dengan harga yang lebih berpatutan serta kos yang lebih rendah. Ada sesiapa yang ingin memberikan cadangan? Saya ingin memberikan cadangan. Pada pendapat saya, kita boleh membuat bekas makanan terbiodegradasi. Produk ini menggunakan pati jagung sebagai bahan utama. Jika kita lihat syarikat-syarikat lain yang menggunakan yang membuat bekas makanan, kebanyakan daripada mereka menggunakan plastik sebagai bahan utama. Plastik ini mengambil masa yang lama untuk lupus atau terurai. Dan plastik ini juga akan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar kita. Oleh itu, dengan menggunakan bahan biodegradasi dalam menghasilkan produk kita iaitu menggunakan pati jagung, kita dapat menjana inovasi yang bersifat mesra alam. Berdasarkan pengetahuan saya ada terbaca bahawa pati jagung juga mempunyai kanji yang boleh berfungsi sebagai baja kompos apabila terurai. Oleh itu, pengguna bekas makanan ini juga boleh melupuskan bekas makanan ini dengan cara menanamnya ke dalam tanah.
supaya bekas ini dapat bertindak sebagai baja dan dapat menyuburkan lagi tanaman. Bagus semua. Ada yang menarik daripada kamu berdua. Selain itu, saya rasa eloklah juga jika kita menggalakkan penggunaan straw yang mesra alam. Sebagai contoh, straw yang diperbuat daripada beras atau ubi kayu. Straw ini merupakan inisiatif yang baik kerana dengan menggunakan straw ini, pengguna boleh terus makan straw ini dan tidak perlu lagi membuangnya ke dalam tong sampah. Secara tidak langsung, straw ini juga boleh mengurangkan kadar pengurangan bahan tidak terurai. Saya bersetuju dengan bos. Saya juga bercadang seeloknya kita mempelbagaikan lagi perisa straw ini, iaitu seperti perisa vanila, strawberry, coklat dan sebagainya. Dengan mempelbagaikan perisa straw ini, kita dapat menarik minat kanak-kanak untuk membeli dan menggunakan straw ini. Melalui cara ini, kita juga dapat mendidik generasi muda untuk lebih mencintai dan menghargai alam sekitar di sekeliling mereka. Bagus. Jadi selain straw, ada apa-apa idea lain tentang produk yang boleh lagi kita hasilkan? Saya bercadang. Saya bercadang untuk kita menghasilkan beg yang diperbuat daripada bahan kita semula. Apa yang Cik Raihan masukkan dengan beg kita semula itu? Seperti yang kita tahu, penggunaan beg plastik dalam kehidupan keseharian kita sekarang ni semakin meningkat. Jadi, hal ini mendorong kepada peningkatan bahan buangan yang seterusnya mengakibatkan pencemaran kerana beg plastik ini mengambil masa yang amat lama untuk lukus. Jadi, berdasarkan statistik yang saya lihat, beg plastik ini mengambil masa kira-kira 400 hingga 1000 tahun untuk lukus. Jadi, eloklah jika kita bekerjasama dengan pusat-pusat kita semula untuk membekalkan bahan kita semula kepada syarikat kita supaya kita dapat menggunakan bahan tersebut untuk menghasilkan beg mesra alam ini. Jadi, dengan adanya beg mesra alam ini, kita dapat menggantikan penggunaan beg plastik sekaligus mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Bagus semua. Saya rasa kamu berdua telah mengeluarkan idea yang amat baik. Secara konklusinya, kita perlulah bekerjasama untuk menjayakan projek ini supaya amalan melestarikan alam ini dapat dibudayakan. Seterusnya, dapat dinormalisasikan oleh masyarakat lain. Saya berharap agar projek ini dapat menjadi satu kejayaan yang terbesar untuk kita. Saya rasa cukup sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kerjasama awak berdua amatlah saya hargai. Sekian, terima kasih. Terima kasih, bos.